Malaysia juga mempunyai tokoh yang terkenal di seantero dunia dalam bidang tarian singa. Tarian singa merupakan aktiviti yang lumrah bagi golongan kaum Cina sempena perayaan Tahun Baharu. Ia dipercayai sebagai ikon bertuah yang mana boleh menghalau dari pengaruh jahat. Apabila perayaan Tahun Baharu Cina semakin hampir, suasana di kilang membuat kostum tarian Cina bertambah sibuk. Dapat dilihat wajah-wajah penuh fokus bagi pekerja dalam urusan masing-masing. Buluh merupakan bahan utama bagi membina rangka kepala singa. Kerja meletakkan pita-pita pelekat walaupun nampak mudah, akan tetapi tidak boleh cuai melakukannya. Ia mempunyai hubung kait yang paling penting bagi menentukan jangka hayat kepala singa tersebut. Kemudian rangka kepala singa tadi dibalut dengan fabrik yang bermutu tinggi. Proses mewarnakan kepala singa merupakan proses yang memerlukan daya mahir dan kreativiti. Selain daripada itu, gaya cat ataupun kepelbagaian reka bentuk mempunyai tujuan dan maksud yang berbeza. Ada singa yang bertujuan untuk pertandingan dan ada juga singa yang kelihatan lebih kuno. Bulu-bulu juga menampilkan tujuan-tujuan yang tertentu. Sebagai contoh, singa yang berjanggut putih merupakan singa berpengalaman ataupun lambang kebijaksanaan, yang mana ditujukan khas untuk pertunjukan perayaan, aktiviti keagamaan dan juga aktiviti kebudayaan. Hasil akhir biasanya diperiksa oleh sifu atau tok guru. Keutamaan ditumpukan kepada mutu kerja, kekemasan dan corak, juga ketahanan sewaktu ianya beraksi. Biasanya rangka singa yang siap dibuat akan diuji berdasarkan faktor keberatannya, pengendaliannya, di samping mutu dan juga kekukuhannya. Semua proses pemasangan memang mengikut prosedur yang teliti dan cermat. Semua proses pemasangan memang mengikut prosedur yang teliti dan cermat. Persiapan dan keselamatan sewaktu memasang tiang-tiang persembahan tarian singa harus diuji dengan hemat dan cermat. Sebarang kecuaian boleh menyebabkan bencana kepada penari singa. Chen dan Zen, penuntut Tok Guru Xiao yang mana penari tarian singa bertaraf antarabangsa berasal dari negara Taiwan. Mereka membiayai sendiri dari Taiwan ke Malaysia hanya untuk mempelajari gerakan-gerakan yang dilatih oleh Tok Guru. Nyata, ramai penuntut Tok Guru Xiao yang datang dari seluruh pelosok dunia bagi mempelajari teknik tarian, seterusnya membeli kostum kepala singa.
Ini merupakan langkah asas untuk tarian singa. Ia perlu diterjemahkan dengan penuh semangat apabila diaplikasikan ke tarian singa yang sebenar. Menurut Tok Guru Xiao, jikalau ingin mahir dalam tarian singa, latihan asas memang prosedur yang tidak boleh diabaikan. Semakin kukuh gerakan asas, semakin hebat pergerakan tariannya. 'Seterusnya, latihan bagi memantapkan langkah tarian yang diikuti paluan gendang. Setiap langkah mempunyai makna dan ceritanya yang tersendiri. Persembahan di atas tiang memang satu persembahan yang amat berbahaya. Pada zaman dahulu, persembahan tarian singa di atas tiang adalah satu aksi yang menunjukkan kehebatan kungfu penari tersebut. Ia menunjukkan tahap master yang layak menari di atas tiang-tiang. Melihat singa yang seakan hidup menari tinggi melompat dari tiang ke tiang memang boleh dikatakan sebagai satu hiburan yang amat mengasyikkan. Dengan rentak yang membangkitkan semangat dan tarian yang mengusik jiwa, bukan susah untuk kita memahami mengapa tarian singa merupakan aktiviti rasmi bagi masyarakat Cina. Yi Sang juga dikenali sebagai Lo Sang bagi golongan kaum Cina. Malaysia juga mempunyai sejarah yang tersendiri berkaitan dengan Yi Sang. Saya Chef Sazman dari restoran Group Base ingin memperkenalkan Lo Sang, sebenarnya perayaan Tahun Baru Cina ini. Saya ingin menunjukkan bahan-bahan yang nak membuat Lo Sang. Bali, melon, keledek, ginger merah, bijan, bawang putih, kacang, ginger, melon. Saya akan terus cara membuat. Yi Sang merupakan menu wajib setiap kali merayakan sambutan Tahun Baharu Cina. Hidangan ini biasanya disajikan sebagai hidangan pembuka dan dianggap sebagai simbol penyatuan dan lambang kemurahan rezeki yang akan diperoleh sepanjang tahun tersebut. Dalam bahasa Cina, perkataan Yi bermaksud ikan yang turut membawa pengertian lain iaitu kekayaan berkekalan. Perkataan Sang pula merujuk kepada mentah dan turut mempunyai maksud lain iaitu hidup serta kebangkitan. Inti Yi Sang biasanya terdiri daripada bahan-bahan ikan mentah atau salmon
hirisan sayur-sayuran seperti lobak merah, lobak putih, bijan kacang yang ditumbuk, halia, limau pamelo, jus limau, serbuk limau rempah dan keropok rangup. Ada yang berkata Lau Sang berasal dari negara Guangdong, China, tetapi dibangkitkan di Malaysia. Pada tahun 30-an, seorang tukang masak di Seremban memperbaharukan ramuan Yi Sang mengikut kebudayaan masyarakat Malaysia. Beliau menambahkan unsur-unsur tiga bangsa iaitu kaum Melayu, Cina dan India ke dalam hidangan Yi Sang. Keropok merupakan unsur-unsur makanan kaum India. Jus limau kasturi pula unsur-unsur bagi kaum Melayu. Warna-warna yang digunakan dalam hidangan ini juga melambangkan tiga bangsa, bahawa hijau melambangkan kaum Melayu, merah melambangkan kaum India dan kuning melambangkan kaum Cina. Menurut kata-kata legenda tukang masak kaum Cina, simbolik perbuatan menggaul Yi Sang melambangkan pergaulan masyarakat Cina dengan bangsa-bangsa lain di Malaysia. Jikalau kita ingin masyarakat kita terus makmur, kita sepatutnya hidup dengan bersatu dan saling menghormati satu sama lain. Sekarang cara mengidangkan Lau Sang sudah selesai. Persiapan raya bagi menghiasi rumah pastilah paling yang ditunggu-tunggu. Kanak-kanak tentunya yang paling gembira untuk menyambut Tahun Baharu Cina. Aktiviti seperti menampalkan tablet kaligrafi, scroll melintang, mercon tiruan, tanglong dan sebagainya dipercayai mempunyai fungsi untuk menghalau puaka dan semangat jahat. Masyarakat Cina percaya bahawa semakin tinggi Yi Sang diangkat ketika digaul, maka lebih banyak kemakmuran yang bakal dinikmati sepanjang tahun. Sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun tentunya meriah apabila diraikan bersama keluarga dan rakan-rakan. Lensa pada episod kali ini akan menyiarkan khas ucapan Tahun Baru Cina dari perantauan yang terpilih bagi menggalakkan lagi tradisi sambutan Tahun Baharu Cina. Dan ini kiriman yang sampai di meja lensa untuk sambutan Tahun Baharu Cina sempena dengan Tahun Monyet pada kali ini. Hai, Happy New Year. 新年快乐！万事如意。 Selamat Tahun Baru Cina diucapkan kepada keluarga dan rakan-rakan di Malaysia. May you be showered with a lot of blessings in this new year. We wish you good luck, good health and much happiness this year. Dari Suyin dan Elizabeth dari Curtin University, Perth, Australia. Bye! Bye. Assalamualaikum. Hai, saya Uzair, pelajar di NSW University of New South Wales, Sydney, Australia. Ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada mereka yang menyambutnya. Hai, saya Ella Khalida, pelajar jurusan Matematik di University of New South Wales, Australia.
Ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada seluruh warga Malaysia, terutamanya Caleb, Sisi, Eunice dan semua. Bye. Hai, saya Muhammad Zaki Kemacot. Ingin mengucapkan selamat tahun baru Cina dari Sydney, Australia. Kicau. Hai, saya Katrina dari Thailand untuk mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada rakyat Malaysia. Kami pelajar daripada Universiti di Sofian Antipolis di Perancis ingin mengucapkan kepada semua warga Malaysia Kongsi Baca! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Arena Sukip 2016, anda bersama saya Nurhanisah Mansur. Selepas membuka tirai saingan pada 31 Januari yang lepas, acara olahraga menutup gelanggang dengan suatu memori yang boleh dibanggakan. Bukan sekadar memberi peluang kepada atlet olahraga menunjukkan bakat masing-masing, namun apa yang lebih membanggakan, lebih banyak rekod baharu kejohanan berjaya dicatat. Ikuti rumusan acara olahraga, acara yang paling ditunggu-tunggu dan menjadi perhatian dalam mana-mana tamasya sukan yang disediakan oleh Tasha. Saya sangat gembira sebab saya bekerja keras untuk pecahkan 200 meter yang rekod Malaysia lah. Tapi setakat ni saya boleh capai memecahkan rekod peribadi saya, iaitu sebelum ni saya buat dekat SEA Games 21.25, yang baru-baru ni saya pecahkan 21.11. So saya sangat gembira lah untuk tahun ni merupakan game permulaan bagi saya. So saya anggap selepas ni game yang akan datang saya boleh buat masa yang terbaik lah. Universiti Putra Malaysia UPM mencipta kejuaraan berganda dalam acara hoki selepas skuad lelaki dan wanita muncul juara acara hoki Sukit 2016. Skuad hoki lelaki muncul juara selepas menewaskan juara bertahan Universiti Malaya menerusi shootout selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama tamat sepenuh masa. Sementara pasukan wanita mereka muncul juara selepas menang 1-0 ke atas UiTM dalam aksi akhir. Pada final pada pagi ini untuk pasukan lelaki dan wanita UPM telah berjaya menjadi johan. Dan ini adalah kejayaan kedua bagi hoki wanita dan juga untuk kejayaan utama lah pasukan hoki lelaki. Alhamdulillah sepanjang sebulan kita buat latihan pasukan. So inilah hasilnya. Tahniah kepada pasukan hoki lelaki dan hoki wanita UPM. Sebenarnya bila ada pemain hoki kebangsaan sebenarnya satu bonus, tetapi adalah satu cabaran kepada universiti untuk mengekalkan tahap permainan dan juga sikit memberi cabaran kepada universiti lain untuk fight dalam game ini. Okey, sebab tu kita kalah pada suku akhir pada suki yang kedua untuk hoki lelaki. So strateginya kita membuka ruang kepada atlet nasional untuk belajarlah di universiti, dan juga untuk hoki wanita ini kejuaraan kali kedua. Alhamdulillah, so kita punya strategi berjaya pada suki kali ini. Kejayaan berganda yang diraih UPM dalam acara hoki dituruti dalam acara sepak takraw selepas mereka membuktikan kehandalan dengan muncul juara menewaskan UiTM di peringkat akhir. UPM menang 21-13, 21-7 untuk memastikan pingat emas dibawa ke Bumi Serdang. Perlawanan akhir acara sepak takraw pastinya menjadi tumpuan dalam Sukip 2016 dengan menemukan UPM dan UiTM di perlawanan akhir. UPM yang melangkah ke saingan akhir setelah menyingkirkan trio Taksin University Thailand yang berhasil dengan cemerlang pada set pertama. Perlawanan ini berisi Muhammad Hisham Mat, Muhammad Kamal Ishak dan Syarul Sulaiman tidak mempunyai banyak masalah untuk mencetak kemenangan 21-13. Pada set kedua, regu UiTM cuba bangkit memberikan tantangan, namun regu UPM nyata lebih bersedia dengan aksi lebih kemas di samping zaman kira mereka yang akan dikekal regu UiTM. UPM menang 27 dalam perlawanan 40 minit sekaligus memastikan pingat emas sepak takraw menjadi milik mereka. Look
at the sky, the sun won't ask for what if it can rise. Look at your mind. Acara pimpong menutup gelanggang pada hari ini dengan 6 pingat emas yang dipertandingkan. Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mendominasi gelanggang pimpong dengan meraih 3 pingat emas daripada 6 yang ditawarkan. Acara pimpong kategori berpasukan lelaki dimenangi oleh pasukan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM mengalahkan pasukan dari Universiti Sains Malaysia USM di tempat kedua. Dan gangsa bersama diraih pasukan Universiti Tun Abdul Razak dan pasukan Kolej Universiti Tun Abdul Razak. Manakala bagi kategori berpasukan wanita pula, pasukan Universiti Teknologi Mara, UiTM menewaskan Sunway University di tempat kedua dan gangsa bersama diraih pasukan Universiti Malaya dan pasukan Universiti Sains Malaysia. Bagi kategori perseorangan lelaki, Muhammad Ashraf Haikal Rizal dari UKM merangkul pingat emas selepas menewaskan rakan sepasukan Paul Sun Cheong yang hanya mampu berpuas hati dengan pingat perak. Untuk kategori perseorangan wanita pula, Ho Shui dari Universiti Teknologi Petronas, UTP berjaya memenangi pingat emas dalam perlawanan akhir menentang Lim Jaja dari Sunway University yang meraih pingat perak bagi perlawanan itu. Bagi kategori bergula lelaki, emas milik gandingan Muhammad Ashraf Haikal Rizal dan Paul Su Cheong dari UKM selepas menewaskan gandingan Che Kian Yi dan Cho Yuli dari Taylor University yang meraih pingat perak. Bagi kategori bergu wanita pula, gandingan Lim Ye Yi dan Cho Pu Yi dari Utah College ternyata bukan tandingan Naimah dan Azurina dari UiTM yang berjaya merangkul pingat emas bagi kategori itu. Pingat emas kategori bergu campuran pula dimenangi oleh Ho Shui dan Teh Ye Brian dari UTP menewaskan Choi Ki Leong dan Low Wai Ting dari USM di tempat kedua. Hard work lah, hard training lah. Dia tu. How do I feel? Salam. Memang gembira lah sebab sasaran telah tercapai lah. Sebelum ni dia memang go to hard training lah for the past 3 weeks lah ni saya. Pencapaian tertinggi, saya main dalam team event tapi saya yang pemain keempat lah. So pencapaian tertinggi lah di dalam tahun 2014 AUG team event dapat silver medal. ASEAN UC Game lah, ASEAN UC Game team event. Okay, atas kertas tengok UKM mungkin kekuatan UKM lebih kuat dari tim-tim lain, so kami cuma prepare mental, fizikal lah untuk lawan dengan tim-tim lain lah. Jangan macam overconfident macam tu lah. Kemenangan ni saya tak jangka kemenangan, so saya cuba buat yang terbaik untuk dapat semua gol lah. Lepas ni saya akan ada game di Shah Alam untuk World Championship 28 hari bulan 2 ni. So saya balik dari Sukib ni akan siap-siap untuk preparation lah untuk game tu. Sukan IPT 2016 bakal melabuhkan tirainya. Jangan lupa nantikan edisi terakhir Arena Sukib 2016. Sekian sahaja dari saya Nurhanisah Mansur, Arena Sukib, pencetus aspirasi kecemerlangan.